Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuk pada bab baru, iaitu bab 7 keelektrikan dan kemagnetan. Okey, jadi dalam bab ni kita akan belajar banyak tentang cas elektrik, cas elektrostatik, alat-alat elektronik dan cara pengiraan elektrik, dan seterusnya belajar pasal magnet lah, magnet, ciri-ciri magnet, macam mana menghasilkan medan magnet dan sebagainya. Okey, jadi hari ini kita akan belajar tentang tenaga. Okey, apa itu tenaga? Tenaga, maksud tenaga ialah keupayaan untuk melakukan kerja. Tak ada tenaga, tidak boleh kerja. Gitu je kita pegang prinsip. Semua benda memerlukan tenaga. Even kereta pun memerlukan tenaga daripada ni cikgu tulis dah, tenaga daripada bahan api ataupun minyak untuk bergerak. Kita sendiri pun memerlukan tenaga untuk berlari, untuk bergerak, untuk apa semua. Okay. Dan unit SI yang punya saintifik punya, yang awak belajar masa tingkatan 1, untuk kerja ialah joule. Okay, contoh-contoh penggunaan tenaga cikgu dah bagi tahu yang ini. Okay, yang kedua, tumbuhan juga dia memerlukan tenaga dalam bentuk tenaga cahaya daripada matahari untuk melakukan fotosintesis. Dan kalau tumbuhan tak boleh tenaga cahaya, jadi gana. Okay. Jadi kereta juga memerlukan tenaga. Even contoh kipas, kipas dia perlu tenaga apa untuk berpusing? Tenaga elektrik. Kita pula memerlukan tenaga kimia. Nanti kita akan masuk pada setiap satu jenis contoh tenaga. Okey, ada pelbagai bentuk tenaga. Ada 9. Okay, kita tengok satu persatu. Yang pertama ialah kita mula daripada sini. Tenaga haba. Tenaga haba senang nak tahu contoh tenaga haba kok. Semua benda yang panas. Jadi termasuklah api, matahari, lampu pun panas. Okey, apa saja benda yang panas lah, tapi itulah sumber dia. Okey. Yang kedua ialah tenaga elektrik. Okey, apa saja benda yang memerlukan elektrik? Ni. Ini adalah contoh tenaga elektrik lah. Okey, seterusnya tenaga kinetik bermaksud pergerakan. Okey, tak ada tenaga kinetik tak boleh gerak. Okey, seterusnya tenaga bunyi daripada bahan-bahan yang mengeluarkan bunyi. Okey, dan seterusnya tenaga keupayaan graviti. Okey, bermaksud tarikan graviti. Macam kita lah, manusia ataupun semua barang dalam dunia ni, dia melekat di tanah. Bila melekat di tanah, dia bermaksud dia ada tarikan graviti. Macam orang tengah terbang ni, terjun, dia akan terjun ke bawah. Tak ada lah dia terapung sampai bila-bila dekat langit tu. Sebab dia ditarik ke bawah sebab ada tarikan graviti. Okey, seterusnya tenaga cahaya. Yang semua bahan yang mengeluarkan cahaya. Termasuklah matahari, termasuklah api juga, dan segala jenis benda yang bercahaya lah. Okey, seterusnya tenaga kimia. Tenaga kimia ini kita banyak peroleh dalam bentuk makanan, daripada tenaga yang dihasilkan dalam bateri, dan juga daripada bahan api. Ada tenaga kimia. Kemudian baru tenaga kimia ini ditukar menjadi tenaga lain yang diperlukan untuk bahan-bahan lain. Contoh makanan dimakan oleh manusia, jadi dia ada tenaga kinetik untuk bergerak. Ya, contoh gitu. Sama juga tenaga kimia dalam bateri digunakan untuk pasang pada kereta mainan. Contoh pada kereta mainan, jadi menyebabkan
Kereta mainan ada tenaga kinetik untuk bergerak. Contoh macam itulah. Okey. Tapi punca tenaga kimia daripada makanan, daripada bateri dan bahan api. Dan yang terakhir ialah tenaga keupayaan elastik. Dia ada di dalam bahan-bahan ataupun benda-benda yang boleh atau dimampat. Okey, ni kalau dia tunjuk sini, contohnya seperti lastik ataupun getah. Getah atau benda-benda tu kalau kita tarik dia kuat, maksudnya dia ada tenaga keupayaan elastik. Dia sipang situ. Kalau kita lepas ke orang lastik, sakitlah orang tu. Itu maksudnya tenaga keupayaan elastik. Dia ada dalam bahan yang boleh diregangkan. Jadi tapi kalau getah itu kita tidak regangkan, kita tak tarik dia tak ada tenaga elastik masa tu. Bila kita tarik je dia ada. Okey. Dan yang terakhir ialah tenaga nuklear. Tenaga nuklear ni dihasilkan oleh bahan-bahan nuklear lah. Bahan-bahan nuklear. Seperti kalau kat Amerika dia guna saya pun dah ingat plutonium gunakan benda gitulah. Uranium, yes, uranium untuk buat jana kuasa nuklear. Okey. Dan pelbagai sumber-sumber tenaga yang kita dapat daripada dalam alam sekitar kita. Contoh yang paling utama adalah matahari. Tenaga apa yang kita dapat daripada matahari? Tenaga cahaya, tenaga haba. Tu yang paling banyak sekali lah daripada matahari ni. Okay, tenaga solar. Solar tu daripada cahaya lah. Okay, geoterma. Geoterma ni bermaksud haba dalam tanah. Ia panah. Mungkin disebabkan oleh ada orang panggil lava dalam tanah, ataupun ada gunung berapi ataupun aliran lava lah dalam tanah. Jadi dia menyebabkan tanah itu suhu dia tinggi. Bukanlah kita pijak tanah tu dia panas, tapi kadang dia keluar wap dalam bentuk air panas, keluar air panas macam tu. Okay, kalau air, sumber tenaga daripada air. Okay, dan kita boleh menjana tenaga elektrik daripada air tu. Dengan menggerakkan air itu, gerakan turbin. Yang ini banyak digunakan di jana kuasa elektrik di Kenyir tu. Okay, biojisim adalah sisa makanan ataupun sisa benda-benda yang dah mati. Bahan api fosil daripada rangka dinosaur, daripada tumbuhan yang berjuta-juta tahun yang dulu yang mati, yang tertanam jauh ke dalam tanah ataupun dalam tanah dan laut ataupun dalam tanah di darat. Bila kita korek, dia ada minyak, minyak dan arang batu. Arang batu ni atas darat. Minyak di laut. Ada juga minyak di darat. Bahan radioaktif untuk menghasilkan tenaga nuklear lah tadi. Yang uranium apa semua. Tenaga ombak juga. Ada negara-negara gunakan tenaga ombak untuk menjana tenaga elektrik juga. Negara yang kuat ombak. Kita tak kuat mana. Setara kat Sungai Takir tu tak kuat lagi. Dia ada lagi yang memang negara yang sangat kuat. Dan yang terakhir, kita ada sumber tenaga daripada angin pun digunakan untuk menjana tenaga elektrik. Di negara yang sepanjang masa dia berangin sama. Jadi angin digunakan untuk menggerakkan kincir angin.